Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Allahumma alimni ma jahiltu, wahai Tuhan tolong ajar perkara yang aku masih jahil, wa zakkirni ma nasitu, dan tolong peringat perkara yang telah aku lupa. Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhan tolong lapangkan dadaku, wa yassirli amri, dan tolong permudahkan segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan tolong rungkai segala mana ikatan-ikatan yang berada di lidahku, yafqahu qawli, supaya orang boleh faham kata-kataku. Rabbi yassir wa la tu'assir, wahai Tuhan tolong permudahkan, jangan kau memayahkan. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Tuan Imam serta dengan barisan jawatan kuasa Masjid Sungai Abong, seterusnya kepada seluruh hadirin dan juga hadirat, muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran pada Allah Ta'ala kerana dengan izin serta inayahnya pada petang yang berbahagia ini kita dapat bertemu sekali lagi, dan kita sudah nak masuk kepada Ramadan yang ke-15. Kita nak masuk pertengahan Ramadan dah, dan tak lama lagi kita akan masuk kepada 10 malam yang terakhir, yang waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi SAW dan juga para sahabat untuk menumpukan pemerhatian mereka, terutamanya pada sepertiga malam daripada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan ini. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, pada petang ini saya akan bawa pada tuan-tuan sekalian dua perkara penting, yang mana dua perkara penting ini, satu menyentuh tentang puasa, satu lagi ialah menyentuh tentang amalan yang saya akan berikan pada tuan-tuan sekalian untuk mengatasi masalah yang sebahagian besar daripada kita terkena dengan masalah itu. Mungkin tuan-tuan sebahagian daripada mereka. Saya akan bawa dua perkara penting. Jadi kalau saya terlupa, yang kedua tu ingatkan saya. Yang pertama ni tuan-tuan sekalian ialah berkenaan tentang puasa. Tuan-tuan sendiri pun dah maklum tentang ibadah puasa, dan ustaz yang dipanggil ke sini pun hampir setiap kali kuliahnya pun menceritakan tentang puasa. Cumanya pada petang ini saya nak bawa pada tuan-tuan sekalian berkenaan tentang falsafah puasa itu. Disebabkan bahawa Allah Ta'ala mencipta 3 makhluk yang paling penting dalam kategori makhluk-makhluk ciptaan Allah. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah malaikat, dan yang ketiga adalah jin. Kesemua daripada mereka dituntut untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Cumanya tuan-tuan sendiri maklum bagaimana malaikat itu sendiri telah diciptakan untuk dia senantiasa taat kepada Allah. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini adalah satu kelompok manusia yang tidak pernah mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melakukan apa sahaja yang Allah arah kepada mereka. Mereka tidak ada bantah. Ini para malaikat. Satu lagi golongan makhluk Allah Ta'ala ini ialah terdiri daripada kalangan jin, ataupun iblis.
ataupun syaitan. Walaupun jin ini ada kategori yang satu jin Islam, satu lagi jin bukan Islam, tetapi sebahagian besar daripada kalangan mereka itu terdiri daripada kalangan iblis dan juga syaitan, yang tuan-tuan sendiri sebut apabila kita nak bersembahyang ataupun kita nak nak membaca Al-Quran, ataupun kita ini disentuh dengan satu sentuhan yang boleh menyebabkan kita ini terganggu, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Sekiranya kamu ini dibisik dengan satu bisikan daripada bisikan syaitan, maka hendaklah kamu berta'awuz, memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada bisikan ini. Jadi kategori yang kedua ini ialah kerjanya ialah senantiasa mengajak manusia untuk menyesatkan manusia. Manakala jin ini dia kerjanya untuk menyesatkan manusia, manakala malaikat ini fungsinya dia taat kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ni memang betul-betul kontradik di antara dua makhluk ini. Cumanya yang boleh available untuk kedua-dua ini, Allah Subhanahu wa taala cipta satu makhluk yang agak unik, yang boleh berupa seperti malaikat dan boleh juga berupa seperti mana iblis, yang namanya manusia. Sebab itu penciptaan manusia ni agak unik. Dia tidak sama dengan penciptaan malaikat, dan juga dia tidak sama dengan penciptaan jin dan juga iblis ini. Seperti mana yang tuan-tuan sendiri tahu bahawa malaikat itu diciptakan daripada cahaya, manakala jin dan juga iblis itu diciptakan daripada api. Itu secara terang yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Bagaimana Allah mengulangi semula penghujahan kenapa iblis tidak mau tunduk kepada Nabi Adam, ialah dia kata khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku daripada api, sementara engkau telah menciptakan Adam itu daripada tanah. Ini secara jelas Allah Subhanahu wa taala telah merekod balik semula hujah yang digunakan pakai oleh iblis. Dia tidak mau tunduk kepada manusia, iaitu Nabi Adam alaihissalam, ketika mana Allah telah arah kepada seluruh malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis memberikan suatu ucapan, antara lain hujah dia ialah kerana Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah, manakala dia diciptakan daripada api. Jadi tidak sama, tuan-tuan sekalian. Jadi oleh kerana kewujudan manusia ini tidak sama, maka proses untuk menjadikan manusia ini bertakwa juga tidak sama. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia sebut dalam Al-Quran bagaimana salah satu cara untuk manusia ini mencapai takwa, antaranya ialah ibadah puasa. La'allakum tattaqun. Di hujung itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan perkara yang sama kepada orang yang terdahulu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi kenapa Allah Ta'ala dia nak menjadikan manusia yang diciptakan daripada tanah ni, nak jadi takwa itu, dia mesti melalui proses puasa. Dalam hal ini, tuan-tuan sekalian, Dr. Yusuf Al-Qardawi dia memberikan suatu ulasan yang agak menarik apabila dia mengatakan bahawa keajaiban penciptaan manusia ni agak unik. Dia sangat ajaib. Dia tak sama seperti mana malaikat. Malaikat ini betul-betul pure daripada cahaya, original daripada cahaya, tak ada campuran lain. Manakala iblis dan juga syaitan juga, dia pure original daripada api. Tapi apabila kita semak dalam Al-Quran, dan kalau kita tak baca dalam Quran pun kita tak tahu, sebab benda ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran di satu saat yang pada masa itu kita pun belum ada. Nah, dalam surah Al-Insan yang Pak Imam selalu baca dalam rakaat yang kedua pada pagi Jumaat, setelah kita baca surah Sajadah dalam rakaat yang pertama, rakaat yang kedua tu
Ta'ala sebut dalam Quran. Adakah manusia ni dia nak lawan aku sangat? Dia ni pernah sampai tak kepada suatu masa yang pada masa itu dia ni belum disebut sebagai manusia ni, dia ada tak pada masa itu, kata Allah. Hal atta 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Masa manusia ni tidak disebut sebagai manusia lagi, dia ada tak masa itu, kata Allah. Jadi Allah Ta'ala ni, cara dia bercakap tu sudah menunjukkan bahawa dia ni Tuhan yang buat kita semua. Walaqad khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia ini daripada pati air mani yang telah kami uji dia. Lalu daripada air mani itulah, pati air mani itulah, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia itu satu makhluk yang boleh mendengar dan juga boleh melihat. Baik. Ayat ini ambil lagi satu lagi ayat yang lain pula. Allah Ta'ala sebut secara jelas bagaimana penciptaan itu bukan hanya daripada pati air mani sahaja, dia berasal daripada tanah. Min salsalin min hama'im masnun. Diciptakan daripada tanah. Kemudian faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian setelah mana manusia ini diciptakan daripada tanah, dia melalui satu proses yang Allah Subhanahu wa taala sebut proses taswiyah. Taswiyah ni ialah diubah penciptaan daripada tanah itu, lalu Allah Ta'ala ciptakan dia itu dengan ada satu lagi campuran yang berasal daripada roh yang bersumberkan daripada Allah Ta'ala. Nampak? Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka dengan sebab tanah ini dia bercampur dengan satu roh yang bersumberkan daripada Allah Ta'ala, maka menyebabkan malaikat ini ada sebab untuk dia sujud kepada Nabi Adam. Dia ada satu unsur yang dicampur dengan tanah tadi. Tanah sahaja tak cukup untuk penciptaan manusia. Dia perlu kepada roh yang berasal daripada Allah Ta'ala. Maka roh ini yang ditiup dalam tubuh Nabi Adam AS itulah yang melayakkan dia untuk menerima sujud daripada malaikat. Yang tak mau sujud hanyalah iblis dan juga syaitan saja. Illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia ini enggan dan juga sombong, dan dia ini termasuk di antara orang-orang yang sombong. Wa kana minal kafirin, dan termasuk di antara orang yang ingkar kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, apabila kita semak secara saintifik bagaimana kita ini boleh dikatakan sebagai makhluk yang dihasilkan daripada tanah. Tuan-tuan sendiri tengok tanah, ambil segumpal tanah, tuan-tuan buat perbandingan, ada tak tanah dalam diri tuan-tuan? Tak ada. Macam mana Allah Ta'ala boleh katakan kita berasal daripada tanah? Dah Allah kata kita percaya saja, betul, itu memang satu benda yang perlu kita akui. Tadi dalam masa yang sama, biasanya apabila Allah Ta'ala buat sesuatu, dia memberi ruang kepada kita untuk mendengar dan juga melihat sendiri benda yang disebut itu betul ataupun tidak. Sebab masa Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada tanah, dia melalui satu proses yang disebut sebagai taswiyah. Dalam bahasa Inggeris disebut modify. Modify ni maknanya berlaku perubahan, diubah suai. Tanah yang berasal daripada tanah tu Allah Ta'ala ubah suai sampai tak jadi macam tanah. Ni bagaimana Allah Subhanahu wa taala halusnya dia mencipta manusia itu sehingga yang berasal daripada tanah tu tak jadi macam tanah. Tu hebatnya Allah Ta'ala. Tak macam kita. Kita buat rumah daripada pokok kayu, kekayuan yang ada pada pokok kayu tu ada pada pokok, ada rumah yang berasal daripada pokok kayu itu sifat kekayuannya ada pada dia. Masjid yang kita buat daripada batu, yang mereka buat daripada simen, daripada pasir, kesan kepasiran dan juga kesiminan itu ada pada masjid ini. Ada nampak.
Tapi Allah Ta'ala ni, apabila dia buat manusia yang berasal daripada tanah yang hina, yang dipijak tu, dia jadi mulia, cantik, comel macam kita tengok ni. Tak ada sebiji pun kesan-kesan ketanahan yang ada dalam diri kita. Tetapi apabila tuan-tuan nak menafikan diri tuan-tuan dengan tanah pun tak boleh. Sebab segala benda yang tuan-tuan makan, yang tuan-tuan ambil manfaat, sebenarnya dia berasal daripada tanah itu sendiri. Antaranya bumi yang tuan-tuan duduk sekarang ni dekat tanah. Tuan-tuan sangat sesuai duduk di atas tanah berbanding kalau tuan-tuan duduk di atas lautan ataupun dekat angkasa lepas, tak sama. Segala makanan yang tuan-tuan makan semua bersumberkan daripada tanah. Pisang yang tuan-tuan makan berasal daripada tanah. Nah, anggur, walaupun anggur ni dia tanam dekat Eropah, ditanam dekat Mesir, dia tanam dekat Turki. Anggur tu pun tak pernah kenal kita. Tapi oleh kerana anggur ni dia berasal daripada tanah, walaupun diimport buat masuk dalam negara kita, tahu-tahu apabila kita makan, dia sesuai masuk dalam tubuh badan kita. Nah, pokok pisang yang tuan-tuan makan, beras yang tuan-tuan makan, tepung yang tuan-tuan makan, roti canai yang tuan-tuan makan, semua ni berasal daripada tanah semua. Hatta kalau tuan-tuan makan nasi lemak yang dibungkus dengan daun pisang, dengan nasi lemak yang dibungkus dalam polistiren, sudah pasti nasi lemak yang dibungkus dengan daun pisang lebih sedap daripada nasi lemak yang dibungkus dalam polistiren. Tom yam yang tuan-tuan makan, yang dimasak dalam suatu bekas klepot yang berasal daripada tembikar tanah, lebih sedap rasanya berbanding daripada tom yam yang dimasak daripada periuk biasa. Nah, ini tuan-tuan tak boleh nak menafikan. Nah, hatta air yang tuan-tuan simpan dalam botol mineral dengan air yang tuan-tuan simpan dalam labu, labu air yang diperbuat daripada tanah, kan, tembikar tanah itu lebih sedap airnya, walaupun sekarang orang jarang guna, berbanding daripada tuan-tuan letak dalam bekas-bekas tapawai plastik biasa. Ini tuan-tuan tak boleh nafikan. Dan saya ada seorang sahabat pengusaha makanan nasi Arab. Di antara keistimewaan nasi Arab dia yang lebih sedap berbanding dengan nasi Arab di kedai-kedai lain, ialah dia memasak nasi Arab itu di kawah bawah tanah yang dimasak oleh chef daripada Palestin. Ni resepi daripada Palestin, dia bawa masuk dalam negara kita. Dia masak nasi Arab tu dekat bawah tanah. Dan apabila unsur-unsur ketanahan itu melekat pada nasi ini, manusia makan jadi sedap. Tuan-tuan tak boleh nak nafi. Maknanya memang tuan-tuan ini memang berasal daripada tanah sungguh. Mati besok pun dekat tanah juga. Jadi tuan-tuan sekalian, satu benda yang tuan-tuan kena sedar, bahawa kita ni oleh kerana berasal daripada tanah, kita tak boleh berenggang langsung dengan suatu benda yang sebenarnya berasal daripada diri kita, yang tuan-tuan memang mesti nak berpegang dengan dia setiap masa. Satu lagi unsur yang Allah Ta'ala campur dalam diri tuan-tuan ialah roh yang berasal daripada Allah Ta'ala. Ini keajaiban manusia sebenarnya. Roh itu bagaimana nak diterangkan? Wallahu Ta'ala alam. Saya tak boleh nak jelaskan. Tapi manusia ini secara fizikalnya, apabila dia memenuhkan segala keperluan yang ada dalam diri dia, hanya bersumberkan daripada tanah semata-mata, tuan-tuan sekalian, dia akan jadi tanah sungguh. Dia jadi tanah. Dia tak ada harga, tak ada nilai. Dia mati pun orang tak kenal. Tapi apabila manusia ini dia mengambil manfaat daripada tanah, dalam masa yang sama dia mengambil manfaat menjalinkan hubungan dia yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jalinan daripada dua sumber penciptaan manusia itu dia akan seimbang. Jadi bagaimana nak memastikan roh dan juga jasad yang berasal daripada tanah ini seimbang? Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan Ramadan ini untuk jadikan sebagai pengimbang kepada roh dan juga jasad yang tidak stabil dalam masa setahun. Dalam masa setahun ni ada 12 bulan. Dalam banyak-banyak 12 bulan itu, tuan-tuan sekalian, hanya bulan Ramadan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dia tak sebut dalam bulan lain. Bulan Syawal yang tuan-tuan sambut raya pun dia tak sebut. Wa syahrus Syawal, dia tak sebut. Nah,
Raya haji pun Allah Ta'ala wa syahru Zulqa'dah, Zulhijjah, dia tak sebut. Awal Muharram yang tuan-tuan sebut pun Allah tak sebut wa syahru Muharram. Tak, dia tak sebut perkataan secara jelas. Tapi dalam Quran, satu-satunya bulan yang dia pilih untuk buat masuk dalam Quran itu ialah Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebab penciptaan masa dan juga perubahan bulan ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang buat. Sudah pasti setiap bulan itu, bulan Muharram sampai Syawal sampai akhir ni semua sekali Allah Ta'ala juga yang buat. Tetapi dalam banyak-banyak bulan, apabila dia buat masuk bulan itu sahaja, ini menunjukkan bulan ini adalah bulan yang paling penting dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dia buat program satu dunia, satu agenda, tanpa mengira bangsa sepandang geografi, antarabangsa satu dunia, untuk memastikan manusia ini seimbang dan boleh mencapai nilai takwa. Dan bulan Ramadan ini dipilih sebagai suatu agenda daripada Allah Ta'ala untuk manusia ini dia boleh stabilkan di antara roh dan juga jasad dia. Dia pilih dalam masa satu tahun, satu bulan. Dan diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Nabi tidak pernah berpuasa sepanjang selama sebulan kecuali pada bulan Ramadan. Dan ada kes, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Nawawi dalam bab yang bertajuk Al-Iqtisad fil Ibadah, kesederhanaan dalam melakukan ibadah, bagaimana Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat, yang mana sahabat ini adalah merupakan anak kepada Amr bin As, yang Amr bin As ini dia berpuasa tiap-tiap hari. Sampai Nabi panggil kepada dia, sampai ada 4-5 riwayat yang menjelaskan Nabi tegur banyak kali kepada anak kepada Amr bin As ini sebab dia berpuasa setiap-tiap hari. Nabi kata, kalau engkau nak puasa pun, kata Nabi, sepatutnya kamu berpuasa sebulan 3 kali cukup. Nabi pesan pada dia, sebab apabila kamu berpuasa sebulan 3 kali, satu hari kamu berpuasa itu sudah dianggap kamu macam berpuasa 10 hari. Kalau kamu berpuasa sebulan 3 hari, maknanya kamu sudah berpuasa sebulan. Kalau kamu amalkan tiap-tiap bulan, artinya kamu sudah berpuasa setahun. Cukup, kata Nabi. Dia kata pada Rasulullah, aku sanggup lagi buat yang lebih daripada itu. Dia tak nak dengar Nabi. Kalau kamu nak buat lebih lagi daripada itu, kata Nabi, maka kalau kamu nak buat pun, kamu kena berpuasa 2 hari, kamu berpuasa 1 hari kamu berbuka. Dia kata dia mampu lagi. Kalau kamu mampu lagi, kamu buat 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Dia kata dia mampu lagi. Kalau kamu mampu lagi, tak ada lagi kelebihan lepas daripada itu. Mana dia ada batas buat ibadah ni, tuan-tuan. Tak apa, itu cerita nanti satu masa kita akan baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada kisah yang panjang. Tapi nak sebut pada tuan-tuan sekalian bahawa Ramadan ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menstabilkan roh dan juga jasad itu. Dan pada bulan Ramadan ini jugalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diturunkan padanya Quran. Dan pada bulan Ramadan ini jugalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diturunkan padanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya tuan-tuan sekalian, dalam bulan Ramadan ni banyak dia punya kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada kita supaya roh dan juga jasad ini stabil. Untuk lebih memahamkan kedudukan diri kita yang berasal daripada roh dan juga jasad, Dr. Ismail Qaradawi dia mengatakan, kalau kita ada suatu penimbang yang kita boleh nampak dalam masa setahun, dia kata kita akan dapati kita banyak memenuhkan segala keperluan jasad kita dengan begitu banyak. Kita isi sehingga kan roh kita pula tak berapa stabil dengan kedudukan jasad itu. Sehingga kan kita dapat lihat, kalau ditakdirkan jasad ini dia punya
dia punya statistik dia punya ukurannya lebih tinggi berbanding daripada roh. Nah, roh ni ada dekat bawah. Nah, dia tak stabil, dia begitu. Jadi untuk memastikan bahawa roh dan juga jasad ini stabil, maka orang kita ni dalam masa bulan Ramadan ni diminta untuk tahan sedikit keperluan yang biasa kita isi pada bulan-bulan yang lain itu, bermula daripada waktu subuh sehingga menjelang maghrib. Itu timing dia. Allah dah susun. Maknanya waktu subuh start kita puasa sampai maghrib sahaja, tahan daripada makan benda yang biasa kita, yang dihalalkan kepada kita, dan juga menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita tahan. Jadi apabila kita tahan, maka dengan harapnya benda yang kita biasa isi yang berasal daripada tanah ni, dia akan turun, graf dia turun. Dia akan turun, kita minta dia turun. Tak turun. Jadi bagaimana nak memastikan bahawa roh ini dia berjalan cepat dan juga boleh naik setaraf dengan benda yang kita turun ni? Maka Allah Ta'ala offer pada bulan Ramadan dengan amalan yang sedikit diganjakan dengan berlipat-lipat kali ganda diskaun. Yang dia tak buka diskaun ini pada bulan-bulan yang lain. Ini falsafah, tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan faham falsafah ini, supaya kita jelas kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat program ini satu dunia. Jadi apabila kita dah sampai kepada satu tahap kita buat amalan sedikit, dia berlipat-lipat kali ganda. Yang ini kita minta dia tahan. Dengan harapnya roh dan juga jasad ni akan sampai kepada suatu level pertengahan ini. Ini manusia. Ini yang dikatakan sebagai manusia. Dia tidak boleh, roh ini dia naik terlalu tinggi, jasad pun tak diisi. Tak boleh juga. Ini bukan manusia. Sebab manusia ni, tuan-tuan sekalian, dia sebagai khalifah atas muka bumi. Dia bukan malaikat. Kena faham tu. Dan antara hujah yang pernah dikemukakan oleh malaikat dulu, masa dia tanya balik pada Allah Ta'ala, masa Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ingat ketika mana Allah Ta'ala dia minta pandangan pada malaikat. Allah ni sebenarnya dia tak payah perlu untuk tanya pada malaikat, sebab kuasa eksekutif buat makhluk ni hanya Allah Ta'ala, dia ada kuasa eksekutif. Tapi ruang itu dia bagi kepada malaikat kalau ada malaikat ada pandangan dia. Dan cerita ni disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Pada masa itu kita tak ada, Nabi Muhammad pun tak ada lagi, kan? Kalau Allah Ta'ala tak cerita benda ni dalam Quran pun kita pun tak tahu. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala cerita, kita yang tak tahu, Nabi Muhammad yang tak ada pada zaman itu pun jadi tahu. Jadi untuk apa kita perlu tahu benda ini? Ini yang sengaja Allah Ta'ala nak dedah pada kita, benda yang kita tak ada tapi Allah cerita. Allah kata apa? Wahai malaikat, apa pandangan kamu? Aku nak cipta khalifah ni daripada kalangan manusia. Malaikat jawab, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa engkau nak menjadikan khalifah atas muka bumi ini satu golongan yang senantiasa buat kerosakan dan senantiasa buat kerja-kerja penumpahan darah? Kenapa tak lantik sahaja kepada kami, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Sedangkan kami ini adalah satu golongan yang sentiasa bertasbih dan juga bertahmid kepada engkau. Kenapa tak lantik kami saja untuk jadi khalifah? Ini modal malaikat dia berhujah kepada Allah Ta'ala. Kenapa tak lantik mereka sedangkan mereka ini bertasbih dan juga bertahmid, lebih akur kepada arahan Allah berbanding daripada manusia. Macam mana malaikat boleh dapat maklumat bahawa manusia ini boleh menumpahkan darah dan dia boleh melakukan kerosakan atas muka bumi ini? Sebab segala data penciptaan manusia itu berada di tangan malaikat.
Sebab mereka tahu mereka adalah di antara generasi awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahu tentang semua benda ini. Lalu apabila malaikat berhujah dengan keadaan yang demikian, Allah kata, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, aku telah ajarkan kepada Adam ini beberapa nama. Nampak? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan kepada Adam ini beberapa nama. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian nama-nama, jenama-jenama, ilmu-ilmu yang Allah telah ajar kepada Adam ini, Allah bentangkan kepada malaikat. Kalau engkau betul orang yang layak untuk jadi khalifah atas muka bumi ini, faqala anbi'uni bi asma'i haula. Tolong bagi tahu kepada aku nama-nama kepada segala nama yang aku sudah ajar kepada Adam ini. In kuntum shadiqin, kalau betul-betul engkau orang yang layak untuk jadi khalifah. Malaikat jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, dia angkat tangan. Maha suci engkau, kami ini tidak ada ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kalau macam tu punya kes, kami setujulah supaya manusia ini jadi khalifah, maka kami berundur diri. Nampak? Daripada ayat ini menjelaskan kepada kita, tuan-tuan sekalian, bahawa jadi khalifah atas muka bumi ini, dia tidak cukup hanya berzikir dan juga bertahmid kepada Allah. Dia harus mengurus dan juga mentadbir bumi ini berdasarkan kepada ilmu nama-nama yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Sebab kalau kita rujuk balik semula teknologi yang dicapai oleh kaum-kaum yang terdahulu, termasuk apa yang dicapai kepada Nabi Adam, yang dicapai oleh Nabi Nuh, yang dicapai oleh Nabi Daud, yang dicapai oleh Nabi Sulaiman, yang dicapai oleh nabi-nabi yang terdahulu, di belakang mereka ini banyak membawa sains dan teknologi dan juga ketamadunan yang membangun dunia ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama mereka bertasbih dan juga bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang melayakkan mereka untuk jadi khalifah. Kalau kita dalam ibadah puasa ini hanya menumpukan dalam bertasbih dan juga bertahmid, tuan-tuan akan jadi malaikat, tuan-tuan tak jadi khalifah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini, dia mesti ada beza dengan malaikat, mesti ada beza dengan iblis. Nak jadi iblis sangat pun tak boleh, nak jadi malaikat sangat pun tak boleh. Dia mesti tengah-tengah, dia mesti manusia dan dia mesti khalifah. Dia mesti bertasbih dan juga bertahmid kepada Allah. Dalam masa yang sama, dia mesti mengurus dan juga mentadbir, membuat analisa, membuat statistik, membuat research, membuat kajian, membuat pentadbiran dan juga mengurus dunia ini dengan cara yang betul. Ini khalifah. Nah, kalau duduk dalam masjid saja, ini bukan yang dibawa oleh Islam. Tidak, dia tak bawa begitu contoh. Kita dituntut untuk bertasbih dan juga bertahmid. Dalam masa yang sama kita dituntut untuk mengurus dan juga mentadbir bumi ini dengan cara yang betul. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, tuan-tuan apabila semak dalam beberapa hadis Nabi, dia ada beberapa hadis Nabi yang kalau tuan-tuan baca dalam bab yang berkaitan tentang zikir. Antaranya tuan-tuan boleh semak dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang berkaitan tentang zikir ni. Di sana ada kelebihan orang-orang yang berzikir. Di antara kelebihan orang-orang yang berzikir itu, salah satunya ialah Allah sebut nama-nama orang yang berzikir daripada kalangan manusia yang jadi khalifah di atas muka bumi ini. Allah sebut nama-nama mereka yang berada dalam majlis zikir itu di hadapan para malaikatnya. Dan Allah Ta'ala sebut dalam hadis itu, dia berbangga dengan hambanya yang bertasbih dan juga bertahmid ini. Dalam masa yang sama dia jadi khalifah, dia berbangga untuk sebut balik semula kepada para malaikat. Sebab apa Allah Ta'ala berbangga?
Sebab malaikat dahulu dia mempertikaikan penciptaan manusia yang banyak melakukan kerosakan dan juga pertumpahan darah atas muka bumi ini, dan apabila ada juga di kalangan manusia mutaakhir ini yang berzikir dalam masa yang sama, dia melakukan pentadbiran sebagai khalifah atas muka bumi ini, maka apabila wujud kelompok itu, Allah sebut nama-nama mereka itu di hadapan para malaikat. Ini sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena tahu kedudukan kita, bahawa kita berzikir dan juga bertahmid dalam masa yang sama, kita mesti mengurus dunia ini dengan cara yang betul. Mesti ambil tahu perkembangan semasa, mesti ambil tahu tentang perkembangan apa yang berlaku kepada umat Islam yang ada di Qatar pada hari ini. Apabila 8 buah negara telah melakukan sekatan, memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Qatar. Saudi mengarahkan kepada diplomatnya untuk balik ke negara dia. Begitu juga negara Qatar mengarahkan kepada rakyat Saudi untuk balik ke negara Saudinya. Begitu juga dengan negara-negara seperti mana Mesir juga telah mengarahkan kepada duta-duta untuk balik. Ini buang hubungan diplomatik. Dan 80% makanan yang ada dekat Qatar itu sebenarnya diekspor daripada Saudi. Ini perkembangan yang tuan-tuan kena ambil tahu. Bukan hanya sekadar kita bertasbih dan juga bertahmid. Kita mesti keluar daripada kerangka kedudukan kita sebagai nak jadi malaikat tu. Nak jadi manusia, kena jadi khalifah. Dan apabila kita jadi khalifah, kedudukan dia lebih tinggi daripada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Walaqad karramna Bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan kedudukan anak Adam itu. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, semua benda ini tuan-tuan sekalian, kita melihat bagaimana percaturan dunia politik antarabangsa yang telah mengganggu-gugat kestabilan umat Islam, terutamanya di Qatar. Di Qatar ni tuan-tuan sekalian, saya baru teringin fikir-fikir nak hantar anak saya belajar dekat Qatar. Kan, sebab universiti dia baik, cara pembelajaran dia pun canggih. Sebuah negara yang kaya, sebuah negara yang kita kata dia punya jutawan Muslim 80% sehingga 90% jutawan itu daripada negara Qatar. Tuan-tuan boleh bayang bagaimana minda mereka berfikir, bagaimana education, pelajaran mereka ada. Dan saya baru terfikir-fikir nak hantar anak dekat Qatar. Tiba-tiba suasana-suasana yang seperti ini berlaku. Tidak lain dan tidak bukan dengan sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab Qatar ini dia telah memberikan ruang kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama terkemuka yang menjadi persatuan kesatuan ulama sedunia, untuk mendapat suaka politik di Qatar. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni tuan-tuan sekalian, masa saya belajar dekat Mesir dulu, rumah dia dekat belakang rumah pelajar Johor je, dekat Hayu Samin tu. Saya pergi dekat rumah tu, tengok Yusuf Al-Qaradawi, rumah dia kat belakang tu. Tapi apabila dia pergi ke Mesir, dia tidak dibenarkan berada di Mesir lebih daripada 24 jam. Dia sampai ke Mesir dalam masa 24 jam, dia mesti get out, keluar. Tak. Yang memberikan suaka politik kepada dia ini ialah negara Qatar, iaitu di Doha. Dan baru-baru ni ada seorang sahabat pelajar daripada Jordan, dia membuat lawatan berjumpa dengan Syekh Qaradawi. Dia sempat pelajar Malaysia lah, diberikan ruang dan diberikan diberikan ruang untuk dia bercakap, diberi ruang kepada dia untuk berbual. Dan dia perhatikan antara benda yang dibuat oleh Qaradawi ni, dia ada 10 pembantu kepada Yusuf Al-Qaradawi ni, murid-murid kepada Yusuf Al-Qaradawi. Setiap daripada anak murid ni akan membaca surat khabar ini, akan membaca surat khabar bahasa Inggeris, akan baca surat khabar itu, baca surat khabar ini. Setiap hari ini akan ada orang yang akan bentangkan kepada Qaradawi, dan Qaradawi keluarkan pandangan dia. Maka apabila keluarkan pandangan, itulah yang dia update dekat Facebook dia, yang dia update dekat Twitter dia, yang dia update, dia dibantu oleh umurnya 91 tahun. Nampak? Tapi pandangan dia itu sekarang ini seakan-akan menjadi kiblat kepada umat Islam yang membawa agenda pertengahan, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut. Dia tengah-tengah, mu'tadil. Nah, dan mu'tadil inilah sebenarnya suatu proses pertengahan ini
yang nak dibawa dalam ibadah Ramadan ini. Tuan-tuan kalau jadi sebagai orang yang bersifat malaikat sangat, tuan-tuan tak akan boleh campur dengan manusia biasa. Betul, tuan-tuan baik sangat. Baik macam apa? Maknanya tuan-tuan ni mengaji apa semua, nak campur dengan orang yang isap rokok sikit, tuan-tuan tak boleh campur. Sebab apa? Sebab terlalu tu. Apabila tuan-tuan terlebih sangat dunia sangat pula, nak jumpa dengan orang yang beragama ni pula tak nak. Tak boleh, dia kena tengah-tengah. Nah, sebab kita ni kena bersifat mu'tadil. Orang yang kita tengok dia tu tak boleh nak diselamatkan, kita kena ajak dia, bukan kita boykot dia. Nah, orang tu berniaga Ramadan, dia sendiri tak puasa, tuan-tuan boykot lagi dengan dia, tuan-tuan tak nak campur dengan dia. Ini kerja malaikat, tuan-tuan. Nah, malaikat ni dia memang buat baik saja. Dan keupayaan dia tidak ada keupayaan untuk menganalisa dan juga menganalisis. Banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW yang mana apabila Allah arahkan kepada dia untuk pergi kepada satu kaum, malaikat ni patah balik. Dia confused. Kenapa jadi macam ni? Allah kata begini. Dia baru pergi balik. Antaranya benda tu Allah turun minta kepada dia untuk turunkan azab kepada kaum tu. Sampai dekat kaum itu dalam satu hadis, kaum itu kaum yang duduk dalam masjid, banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baca tentang dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dalam bab taubat, dalam bab taubat. Sempat tuan-tuan silang, ada 15 minit lagi. Saya tak ada satu poin lagi, tak mentang. Dalam bab taubat ini, tuan-tuan sekalian, dalam bab taubat ini, ada seorang lelaki, dia telah membunuh seramai 99 orang. Tuan-tuan pernah dengar cerita ini? 99 orang, dia sampai kepada 99 ni, dia teringin nak bertaubat. Lalu dia tanya kepada masyarakat, siapa yang boleh menunjukkan kepada dia orang yang boleh ajar kepada dia untuk bertaubat. Orang yang pertama ni yang dia minta tunjuk, dia tersilap orang, dia tunjukkan kepada seseorang a'badun nas, orang yang paling banyak buat ibadah, bukan orang yang alim. Pembunuh ni tadi yang dah bunuh 99 orang, dia minta ditunjukkan siapa orang yang paling alim. Tiba-tiba kali pertama dia itu, dia minta tanya pada orang, dia ditunjukkan pada orang yang paling banyak buat ibadah. Maka apabila dia jumpa dengan orang yang buat ibadah, orang yang buat ibadah ni kata, dosa kau tak akan diampunkan sampai bila-bila. Apabila si pembunuh tu dia beritahu macam itu, dia terus bunuh orang yang yang cakap macam tu. Jadi 100. Bila dia dah bunuh 100, tuan-tuan sekalian, maka dia timbul menyesal. Lalu dia tanya orang lain lagi, tunjukkan pada dia orang yang paling alim. Kali kedua ni Allah bagi ruang pada dia untuk bertemu dengan orang alim. Dan dia bertemu dengan orang alim sungguh, dan orang alim tu bagi tahu, dosa engkau akan diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan syarat kamu mesti tinggalkan tempat rumah, tempat negara yang kamu duduk ini, sebab environment ataupun suasana tempat yang kamu duduk ni tidak menyumbang untuk kamu buat kebaikan, banyak melakukan kerosakan. Kamu mesti berpindah kepada satu tempat negara yang disebut, yang tempat ini suasananya, environmentnya mengajak kepada kamu kebaikan. Maka kawan ni pun pergi dalam perjalanan. Manusia ini bahawa dia berkeupayaan melakukan research, membuat kajian, membuat penelitian, diakui sendiri oleh malaikat sejak daripada dulu lagi. Dalam Quran pun sebut, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Itulah diakui oleh malaikat. Maknanya dia ada keupayaan itu. Jadi malaikat yang berupa manusia ini, dia minta berikan pandangan kepada dua malaikat yang sedang bergaduh ni. Tak usah gaduh, dia kata, cuba kamu ukur jarak di antara negara yang dia tinggal dengan negara yang dia pergi, mana lebih jauh. Kisu, dalam bahasa Arab disebut kisu. Kisu maknanya lah kamu ukur jarak di antara dia pergi dengan jarak yang dia tinggal, mana lebih dekat.
Kalau lebih dekat kepada negara yang dia pergi, syurga lah dia. Kalau dekat dengan negara yang dia tinggal, neraka lah dia. Jadi malaikat ni setuju. Oh, betul juga. Maknanya dia terima pandangan itu setelah mana malaikat yang berupa manusia itu terima arahan daripada Allah Ta'ala je sebenarnya. Tapi bagaimana nak suruh ukur tu, nah, apabila terima arahan baru dia boleh nak ukur. Nak cerita pada tuan-tuan sekalian bahawa manusia ni diberi ruang kepada dia untuk berfikir, diberi ruang kepada dia untuk berhujah, diberi ruang kepada dia untuk bertanya, dan diberi ruang kepada dia untuk tanya apa sahaja soalan. Islam ada jawapan. Kalau kita tak boleh bagi jawapan, bukan Islam tak ada jawapan, kita yang gagal memberikan jawapan yang betul kepada orang yang bertanya. Hatta kalau Nabi Ibrahim satu ketika dahulu, dia pernah tanya kepada Allah Ta'ala dan direkod balik semula pertanyaan itu dalam Quran. Wa isqala rabbuka lil malaik, apa nama ni, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Okey, kita masuk kepada poin yang kedua. Dah habis cerita pasal puasa. Jadi nak cerita pada tuan-tuan sekalian, puasa ni lah puasa yang untuk menstabilkan. Saya nak ambil sikit masa tuan-tuan sekalian, sebab satu ada lagi poin yang kedua. Kalau tuan-tuan izin boleh, saya nak ambil sikit masa, iaitu isu yang melibatkan tentang hubungan kita suami isteri ataupun hubungan kita adik-beradik. Ini banyak kes yang berlaku dalam masyarakat kita, terutamanya apabila saya terlibat dalam rawatan syifa ini. Jadi pada bulan Ramadan ni saya nak bagi amalan pada tuan-tuan sekalian, simple tapi power. STP. Amalan yang simple tapi power, hasil penelitian saya terhadap ayat Al-Quran. Apabila orang banyak tanya sangat pada saya satu soalan, macam mana Ustaz, macam mana saya nak bagi amalan dia ni, maka akhirnya saya terdetik untuk baca ayat Quran. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Wahai Muhammad, kalau kamu belanjakan seluruh harta kamu ini untuk menyebabkan manusia ini lembut dengan kamu, ma allafta baina qulubihim, kamu tak akan mampu untuk melembutkan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, akan tetapi yang boleh melembutkan hati mereka ini ialah Allah. Sebab apa? Innahu azizun hakim. Kerana Allah Ta'ala ini dia aziz, maha perkasa dan maha bijaksana. Saya hanging tuan-tuan sekalian dengan ayat ni. Kenapa dia cuba menjenamakan diri dia sebagai azizun hakim dalam hal yang berkaitan untuk melembutkan hati manusia? Akhirnya saya cari ayat Quran yang lain yang ada dalam Al-Quran yang ada gandingan perkataan azizun hakim ini. Akhirnya saya jumpa dalam surah Baqarah juga dua ayat ini daripada surah Baqarah. Satu ayat itu ialah kisah Nabi Ibrahim yang saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian. Iaitu kisah Nabi Ibrahim ini, dia pernah tanya pada Allah Ta'ala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tengok, ayat ini memberi ruang kepada Nabi Ibrahim untuk bertanya dengan Allah Ta'ala dalam hal yang dia rasa ragu. Ini Nabi Ibrahim ni, bukan kita tau. Apa yang Nabi Ibrahim tanya? Dia tanya, wahai Allah, boleh tak engkau tunjukkan aku bagaimana engkau menghidupkan semula manusia yang sudah mati, makhluk yang sudah mati? Kan soalan tu kan macam tak yakin, kan? Betul tak? Kalau tuan-tuan tanya, confirm orang kata, oh kau ni tak yakin pada Allah, kafir ni. Ni soalan ni Nabi Ibrahim. Takkan tuan-tuan nak kata Nabi Ibrahim kafir? Nabi Nabi yang maksum, termasuk di antara kalangan 5 ulul azmi. Baik, Allah tanya balik pada Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min, adakah kamu tak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, aku beriman tetapi aku nak supaya hatiku tenang. Dia kata nak tenang hati ni. Sebab apa manusia ni dia nak tenang? Dia perlu dengar dan dia perlu tengok. Manusia ni dia perlu dengar dan dia perlu tengok. Kalau dia tak dengar, tak tengok, selagi tu dia tak tenang hati dia. Ni mana-mana pun tuan-tuan sekalian,
Mana macam tu. Kalau tuan-tuan minta pada siapa-siapa pun suruh buat satu benda, dia tak nampak dulu apa benda kejayaan, dia tak akan buat. Nak beli barang apa benda semua sekali, tengok ada orang sembuh guna tu, baru dia nak beli. Tapi kalau iya ke, dia kan mesti macam tu ya. Jadi tuan-tuan sekalian, fakhus arba'atan minat tayri, maka Allah suruh kepada Nabi Ibrahim supaya ambil 4 ekor burung. Fasurhunna, supaya burung ini kamu cincang lumat-lumat. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, kamu ambil setiap juzut yang telah kamu cincang-cincang ini, kamu pisahkan dia, letak di antara satu gunung kepada satu gunung yang dijauhkan. Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya, kemudian setelah mana kamu cincang dan kamu pisahkan ke satu gunung di antara jarak gunung yang jauh-jauh ini, kamu panggil dia, ya'tinaka sa'ya, sudah pasti dia akan datang kepada kamu dalam keadaan berlari. Innahu wa ya'tinaka sa'ya innahu azizun hakim. Allah kata, sesungguhnya yang boleh buat benda ini ialah sebab aku ini ada aziz dan hakim. Itu dia boleh bersatu. Kalau dia nak bercerai, dia boleh bercerai. Tapi kalau nak bersatu balik, aku azizun hakim. Daripada 2 ayat ni, maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Daripada ayat cerita Nabi Ibrahim dengan ayat yang berceritakan tentang talak ni, apa yang tuan-tuan boleh simpulkan? Yang saya boleh simpulkan daripada 2 ayat ini ialah Allah yang bersifat azizun hakim ini, dia boleh mencantumkan semula benda-benda yang sudah bercerai, walaupun sudah dicincang lumat-lumat, dijauh-jauhkan, boleh dicantumkan semula dengan menggunakan 2 nama Allah Ta'ala. Yang pertama Aziz, yang kedua adalah Hakim. Ya Aziz, ya Hakim. Dan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi ada menyebut, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, kata Nabi. Allah ini ada nama-nama dia yang baik, al asma'ul husna. Dan apabila kamu nak berdoa, maka hendaklah kamu berdoa, berwasilahkan dengan nama-nama yang baik. Nama-nama Allah Ta'ala yang baik ini ada 99. Tuan-tuan nak pilih mana satu untuk menyelesaikan masalah tuan-tuan. Kalau masalah itu melibatkan masalah pasangan suami isteri asyik bergaduh, kena sihir pemisah, adik-beradik asyik nak bergaduh saja, mak bapak asyik nak bergaduh, anak beranak berantakan tak habis-habis, tuan-tuan amalkan ya Aziz, ya Hakim, ya Aziz, ya Hakim. Benda ni tuan-tuan sekalian, saya hantar belas WhatsApp kepada seluruh pesakit saya yang lebih kurang ada 1000 lebih. Saya nak minta respon daripada dia sejauh mana kekuatan ya Aziz, ya Hakim ini boleh membantu masalah mereka. Mereka yang menghadapi masalah ini 90% respon okey Ustaz. Itu yang saya suka tu. Jadi ya Aziz, ya Hakim ini adalah merupakan nama Allah Ta'ala yang saya bukan suka-suka nak suruh tuan-tuan doa dengan 2 nama ini, tetapi Allah sendiri yang menjenamakan diri dia boleh mencantumkan semula 4 ekor burung yang sudah dicincang oleh Nabi Ibrahim, dan boleh mencantumkan semula pasangan suami isteri yang nak dipisahkan itu dengan 2 nama ini, ya Aziz, ya Hakim, ya Aziz, ya Hakim. Kalau sekiranya kita amal ya Aziz, ya Hakim ni, tuan-tuan rasa ada sesuatu benda yang menyocok-nyocok ataupun rasa nak muntah, itu confirm tuan-tuan kena sihir. Confirm kena sihir. Rasa nak muntah, rasa loyo, kaki ada rasa menyocok-nyocok, dekat sini ada rasa kena ditekan-tekan, dekat pinggang ni ada satu benda yang menekan-nekan kita. Kalau tuan-tuan baca ya Aziz, ya Hakim, badan menggeletar, ini kena sihir confirm. Macam mana nak buat? Mudah aja, tuan-tuan kena banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Ni yang kata amalan STP, simple tapi power.
Tuan-tuan buat menggeletar, tuan-tuan baca selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sampai menggeletar tu reda. Reda, tuan-tuan baca Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Aziz, Ya Hakim, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Bijaksana, tolong cantumkan semula. Tuan-tuan kena imajinasikan dalam pemikiran tuan-tuan, suami isteri yang kita asyik bergaduh saja, imajinasikan dia akan kembali semula macam kita mula-mula kenal dulu. Anak kita yang bergaduh, kita imajinasikan dalam fikiran kita dia akan berbaik semula. Sebab sebahagian daripada fikiran ini adalah doa. Imajinasi yang kita bina itu adalah doa yang kita minta pada Allah Ta'ala. Lebih lagi kalau tuan-tuan amalkan benda ini di bulan Ramadan. Dalam keadaan roh tuan-tuan sedang dalam nak dinaikkan, kemudian jasad kita sedang nak diseimbangkan, tuan-tuan ingat dengan Allah Ta'ala. Allah, tuan-tuan sekalian, buat pula pada malam Jumaat, pada bulan Ramadan, hari Jumaat lagi tuan-tuan buat, Allah, tengah malam lagi, lagi dia tambah dia punya power. Kemudian malam Lailatul Qadar lagi, Masya Allah. Jangan lepaskan peluang. Sebab itu saya harap siapa yang dengar ini tolong sampaikan amalan ini kepada sesiapa yang bermasalah. Sebab banyak anak murid saya yang saya dah ajar, dia sampaikanlah kepada banyak kawan-kawan dia yang bermasalah. Kata dia, Ustaz, okey dah, 100% baik. Ini 100% tak 100% baik ni bergantung kepada kekuatan pesakit tu. Kadang-kadang pesakit ni dia ada masalah dalaman dia dengan Allah, dia tak yakin dengan Allah pun satu hal juga. Ini perlu kepada perawat untuk dia settlekan masalah dalaman dia. Tapi kalau dia itu memang dah baik, dia tu menghadapi masalah, diuji, pasangan dia yang macam itu, tuan-tuan hanya sekadar amalkan Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Aziz, Ya Hakim. Berapa banyak, Ustaz? Seberapa banyak tuan-tuan nak baca sampai dia sembuh. Dah sembuh pun tuan-tuan nak amalkan pun boleh. Tak ada masalah pun boleh amalkan. Tak. Sebab ini semua adalah anugerah Allah Ta'ala pada kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini, pada petang ini, tuan-tuan sekalian, pada bulan Ramadan ini akan menambahkan keberkatan pada kita. Mudah-mudahan amalan ini akan dapat menyelesaikan banyak masalah yang kita hadapi, keluarga yang berantakan dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya ini akan menjadi sedekah jariah. Mudah-mudahan pada diri saya, kepada ibu bapa saya yang telah hantar saya untuk belajar, dan mudah-mudahan boleh memberikan manfaat kepada tuan-tuan, dan kalau tuan-tuan sampaikan pada orang lain juga menjadikan ilmu yang bermanfaat pada orang lain dan menjadi sedekah jariah pada orang lain di bulan Ramadan yang mulia, tanpa sebarang modal ataupun duit yang terpaksa tuan-tuan keluarkan. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah perkongsian saya pada petang ini. Saya mohon maaf kalau di sepanjang saya menyampaikan kuliah ini ada terkasar bahasa, ada terguris kata-kata yang boleh menyebabkan tuan-tuan terasa hati. Saya minta maaf. Yang baik itu sebenarnya datang daripada Allah, yang tidak baik berpunca daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.